Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam Wejangan Santai episod 7 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Nordalila binti Azani dalam program Bual Bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda. Topik kita pada hari ini adalah anggota berjiwa masyarakat. Kamilah Alfa untuk negara. Kamilah Alfa untuk negara. Jadi bagi merungkai topik kita pada hari ini, saya berbesar hati menjemput tetamu jemputan kita yang cantik dan manis orangnya, iaitu Kapten Pertahanan Awam Diana binti Kasman dari Unit Pengurusan Alfa. Apa khabar puan? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, lebih mendalam untuk topik kita pada hari ini, boleh tak puan perkenalkan diri sikit? Silakan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kapten Pertahanan Awam Diana binti Kasman. Anak kelahiran Kuala Lumpur. Anak jati Kuala Lumpur. Saya telah berkhidmat di Akademi Latihan Pertahanan Awam sudah 4 tahun. Actually, saya telah dilahirkan sudah 2 kali dilahirkan di dunia ini. Okey, 2 kali. Okey puan, saya sedia maklum yang puan sebelumnya adalah anggota. Boleh saya tahu dulu puan bertugas di mana dan dah berapa tahun puan dalam APM ni? Okey, sebelum ni saya telah berkhidmat sebagai anggota di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kuala Lumpur. Saya berkhidmat bermula daripada tahun 2014 dan saya telah tamatkan perkhidmatan saya sebagai seorang anggota sukarela Pertahanan Awam pada tahun 2021 selepas COVID. Okey puan. Okey, tadi saya terdengar puan cakap puan dilahirkan di dunia 2 kali. Okey, kita tahu semua orang lahir sekali je. Boleh tak puan terangkan apa maksud sebenarnya dilahirkan 2 kali dekat dunia tu? Okey, 2 kali maksud saya sebenarnya 2 kali tu, satu kelahiran adalah kelahiran yang dilahirkan oleh ibunda saya sendiri. Dan kelahiran yang kedua saya dilahirkan oleh keluarga Angkatan Pertahanan Awam. Okey, menarik tu. Pada tahun 2014 itulah saya dilahirkan kali kedua. Okey puan. Okeylah puan, boleh kita teruskan bincang? Okey puan? Boleh. Okay, saya sedia maklum yang puan dahulunya merupakan seorang anggota dan sekarang alhamdulillah rezeki puan menjadi seorang pegawai tetap. Okey, anggota dan pegawai ni merupakan 2 title yang berbeza, peranan yang berbeza dan tanggungjawab berbeza. Boleh tak puan terang apa antara cabaran yang puan melalui semasa menjadi anggota dan semasa menjadi pegawai? Okey, antara cabaran yang dilalui semasa saya merupakan anggota, cabaran dia hanya cabaran di lapangan sahaja. Sebab bila kita berada di lapangan, cabaran kita bersama dengan masyarakat dan juga agensi-agensi lain. Tapi bila kita dah masuk ke peringkat penjawat awam yang sebenar, cabaran dia ikut kepada kita punya kedudukan. Macam sekarang ni saya merupakan pegawai di bahagian pengurusan. So cara pemikiran dan juga cara bekerja tu dia berbeza dengan cara kita melaksanakan tugas-tugas tu. Okey puan. Okay, tadi puan sebut masyarakat. Okey, tajuk kita pun anggota APM berjiwa masyarakat. Okey, boleh tak puan cerita apa sebenarnya anggota APM berjiwa masyarakat tu? Cuba terangkan sikitlah apa mungkin ada benda yang puan puan buat dekat masyarakat yang inilah ataupun pada masyarakat. Ya, betul. Yang dimaksudkan pada anggota ni memang berjiwa besar dia lebih kepada masyarakat. Sebab bila dia belajar sesuatu di lapangan ataupun di pusat daerah tersebut, dia cuba applykan kepada semua orang, sama ada family dia sendiri ataupun pada bila-bila masa. In case contoh kita family sedang bersia-sia pergi jalan-jalan ataupun sedang bercuti, kita ternampak satu kes yang memerlukan bantuan daripada kita. Sama ada kemalangan jalan raya lah, biasanya benda tu. Lagi-lagi macam kita dah nak raya. So benda tu memang akan berlaku. Automatik kita akan kita akan macam tak boleh ni, aku mesti nak kena tolong. Kita mesti nak tolong. Kalau tak tolong, dia akan rasa bersalah.
Tak kisahlah ada peralatan ataupun tidak, dia akan macam tu. Okey. Okey. Tadi Puan cakap anggota ni banyak dekat lapangan. Betul. Okey, boleh tak Puan cerita sikit semasa Puan menjadi anggota, apakah mungkin ada kes atau operasi yang Puan pernah pergi yang kes macam memberi impak atau beri kesan lah dekat Puan, ataupun benda tu sentiasa Puan ingat. Boleh tak Puan cerita sikit apa pengalaman lah? Salah satu. Salah satu Actually banyak yang terkesan dalam hati saya. Banyak terkesan di fikiran saya lah. Tapi saya cuba ambil yang satu. Ini melibatkan satu nyawa. Actually dalam satu, saya ketika itu saya sedang dalam perjalanan respon kes khidmat kemanusiaan, iaitu ULA, daripada KL nak ke Kepong. Dalam perjalanan tu di side sebelah zoo negara ada satu kemalangan yang betul-betul berlaku di depan mata saya sendiri. Actually walaupun kita arah bertentangan, tapi kita memang nampak lah. Sebab saya duduk belah seat co-pilot. And then saya minta pemandu untuk U-turn bagi bantuan dekat mangsa kemalangan tersebut. Okay. So mangsa tu dia memang dia ada dua mangsa. Satu tu memang bukan nak kata 50-50, memang dah hampir kehilangan nyawa lah. Macam tu. Okay, soalan seterusnya. Okey, kalau sewaktu anggota kita banyak ke lapangan. Betul. Boleh tak Puan cerita waktu kita dekat lapangan tu apa cabaran? Maksudnya cabaran waktu kita bertugas ke, cabaran tak kisah daripada apa-apa aspek semasa kita kat lapangan. Semasa kat lapangan means yang kita tengah free ke ataupun kita waktu kita tengah bertugas? Bertugas. Biasanya cabaran. Cabaran dekat lapangan ni biasanya cabaran yang paling, kalau kita tengah respon tu biasa. Di cabaran lain daripada gangguan-gangguan means kita masukkan daripada orang awam bagi tekanan kat kita, ataupun agensi lain dia cuba bagi tekanan kat kita. Macam mana kita nak adapt dengan keadaan masa tu. Emosi lah, semua tu main dengan emosi. Itu je cabaran dia. Kamilah Alba untuk negara. Okey Puan, kita tengok tadi Puan banyak cerita pasal pergi ke lapangan, pergi keluar kes, pergi ambil kes kan. Kes ada tak pengalaman sewaktu ambil kes tu atau tengah menjalankan tugas tu Puan mengalami kecederaan? Okay, boleh cerita apa jenis kes? Ada. Actually banyak jugalah kes-kes yang kita terima, terutamanya kes ular, itu yang semua dalam khidmat kemanusiaan lah. Yang pernah saya mengalami kecederaan setakat ni yang paling teruk kena gigit dengan kucing. Kucing tu lagi teruklah daripada ular berbanding ular. Sebab dia punya bisa tu agak sakit lah. Tapi kalau nak dikatakan ada sekali tu saya pernah kena gigit dengan ular dekat padang sekolah. Orang ramai ada time tu. Memang ular tu pun kira besar-besar peha orang dewasa. Besar. Memang ular tu dalam keadaan yang senyap. Ada seorang orang awam tu dia pegang ular. Okay. Dia memang dah tangkap ular tu. So saya cuba ambil ular daripada dia, tapi belum ambil lagi. Dia ular tu dalam keadaan yang senyap. Tiba-tiba dia terus attack. Dia attack dan dia ngap tangan saya pun okey, saya tak bergerakkan apa-apa. Saya tak ada orang kata nak terus tarik ataupun saya nak cuba lawan ke, atau memang tak ada. Sebab kita ni dah diajar, dah ditunjuk cara sekiranya kalau kita digigit oleh ular ataupun digigit oleh apa-apa binatang pun, kalau boleh jangan kita terus tarik sebab nanti akan lagi cederakan kita. Okey, bila kita sebut pasal ular, saya buat teringat. Dulu Puan kita pernah viral, dia pegang ular di tepi jalan. Okey, boleh tak sebenarnya Puan cerita sebenarnya waktu tu Puan nak pergi bertugas ke apa ke, dan macam mana Puan tiba-tiba nak respon dekat situ? Sebenarnya time tu saya dalam perjalanan ke pusat kawalan bersama dengan suami saya lah. Suami saya hantar saya ke office. And then saya time tu hampirlah dalam kata 400 meter daripada pejabat. Dalam 400 meter daripada pejabat, saya nampak ada satu trailer tu dia berhenti di tepi jalan. Okay. And then di sebalik trailer tu, bawah trailer tu saya nampak macam ada tayar motor. So saya ingat macam berjiwa masyarakat tu lah. Saya ingat ada satu kemalangan motor tu di bawah lori, bawah trailer tu.
And then saya minta husband saya alert dengan motor tu. Bila lampu dah hijau, kami jalan, kami dah gerak. Saya cuba toleh ke belakang. Dan saya tengok motor tu maintain kat situ dan ada orang sedang memegang kayu. Sedang memegang kayu ranting dalam sebesar halus di dalam 2-3 jari yang tu. Lepas tu dia cuba ketuk. Saya cakap apa benda tu? Oh, ular. Saya nampak ular. Saya suruh husband saya berhenti. Dia U-turn and then saya pergi ke orang awam tu tersebut. Saya cakap, cik tak apa cik, biar saya tolong. Saya petang awam sebab kebetulan saya memang pakai half. Saya pakai seluar uniform dan sweater biasalah. Tiba-tiba saya pergi tangkap ular tu tanpa sebarang PPE yang ada dekat saya sebab memang kita on the way kan. So saya pegang. Saya sebenarnya saya tak pernah pegang direct. Saya tak pernah diajar untuk pegang direct. Actually saya sendiri pun geli sebab ular tu kita tak tahu kan kotor daripada mana. Saya pegang direct dan saya tarik ke tepi. Saya bawa ke tepi, husband saya minta bantuan tapi bantuan agak lambat sebab kebetulan shift malam sedang respon kes di satu tempat lah. And then husband saya pergi ke pusat kawalan untuk minta bantuan. Pergi minta bantuan, saya cakap dah terlalu lama ni sebab saya bukan dah terlalu lama. And then ular besar ular tu besar. Dengan keadaan yang saya seorang pegang, saya minta bantuan brother tu. Brother tu tak larat. Dia kata takut kena gigit. Saya minta bantuan daripada brother tu dia takut. Tak apa. Dengan satu cara, saya pegang sambil kaki saya pijak ekor dia. Sebab kalau saya tak pijak ekor dia, dia akan melilit pada saya lah. Sebab ular ni walaupun dia sebesar satu jari ni pun dia lilit dia kuat. Itulah antara yang tragedi last sebelum COVID tu lah. Nampaklah maksudnya anggota ni berjiwa rakyat lah. Maksudnya walaupun dia bukan dalam tugasan, dia nampak ada kes dan dia respon. Okey Puan. Kamilah Alma untuk negara. Okey Puan, tadi Puan ada cakap Puan ada diploma dalam medical science. Macam mana ni medical science dengan APM macam jauh? Macam mana boleh tergerak hati atau berminat nak pergi masuk dalam APM ni Puan? Dalam badan uniform. Actually saya bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai polis. Saya teringin nak ikut keturunan saya lah. Majoriti memang polis dan juga aliran medical. And then bila saya dah habis belajar kos medical science tu, ada satu pegawai ni daripada Jabat Daerah Pertahanan Awam Kuala Lumpur lah. Saya sebut boleh Boleh, Puan Syarul Kamar. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan kepada saya, offer pada saya, sebab dia nampak minat saya lebih kepada bidang muzik. Dia offer saya untuk masuk Tanah Awam. Di situlah kelahiran saya yang kali kedua. Dan di sinilah Puan sekarang. Terima kasih kepada Tuan yang mengajak Puan masuk APM. Okey Puan, kita hampir ke penghujung rancangan ataupun penghujung program. Okey, sebagai penutup, saya nak bagi apakah pandangan atau nasihat atau tips yang Puan boleh bagi kepada anggota-anggota baru dan juga kepada bakal-bakal pegawai. Mana tahu insya-Allah ada rezeki diorang boleh daripada anggota menjadi pegawai. Boleh tak Puan, sebab memandangkan Puan adalah seorang anggota dan juga seorang pegawai, dan maksudnya Puan boleh bagi nasihat kedua-dua pihak. Silakan Puan. Sertailah APM. Itu saja, sangat ringkas. Tak rugi kalau kita bermula daripada bawah. Actually kalau kita bermula daripada anggota pun, dalam masa sama kita perlu fikir jangka masa kita yang akan datang tu, sama ada kita perlu tak untuk dapatkan kejar kiki. Jadi semua orang nak kejar kiki, tapi untuk mencapai tu agak sukar lah, betul. Sedangkan macam kita yang berbelas-belas tahun pun ada juga yang masih kekal menjadi anggota. Tapi di mana kita berada, contohnya kita adalah anggota, jangan rasa diri kita tu terlalu bawah. Sebab anggota sebenarnya ilmu dia lagi tinggi. Kamilah Alma untuk negara. Okey Puan, nampaknya kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Diana kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Okey, sebagai penutup tirai, Jangan Santai kita pada hari ini, saya nak berpantun sikitlah, boleh Puan? Okey. Andai langkah membekas luka, ada kata menusuk sukma, ada tingkah menoreh luka, maka maafkanlah kesilapan saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin saya ucapkan kepada semua.
Sampai jumpa di minggu-minggu akan datang bersama barisan hos yang akan merungkai segala topik-topik yang lebih menarik. Teruskan support Wejangan Santai. Jika ada sebarang pertanyaan, aduan ataupun idea, boleh hantar ke proalpha@civildefense.gov.my. Sebagai penutup tirai, saksikan senarai aktiviti Alpha pada minggu hadapan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah Alpha untuk negara. Minggu hadapan, Alpha akan mengadakan mesyuarat pengurusan Akademi Latihan Pertahanan Awam bilangan 2 pada 16 April di Bilik Mesyuarat Teratai. Kamilah Alpha.